Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Tadi kami bawakan perbincangan mengenai prestasi ringgit ketika ekonomi dunia yang masih tidak menentu. Dan antara lain ini berpunca daripada peperangan Ukraine-Rusia. Namun, di sebalik ketidakstabilan ekonomi, penting juga untuk kita lihat perang ini dari segi kemanusiaan. Kalau kita nak lihat tinjauan terbaru oleh Ipsos, sejak krisis di Ukraine, penduduk di kebanyakan negara bersetuju bahawa negara-negara berperanan menerima pelarian yang melarikan diri dari peperangan atau kekerasan. Namun, antara penduduk negara yang merekodkan persetujuan paling rendah dengan kenyataan ini termasuk Korea Selatan 61%, Turki 66% dan Malaysia 64%. Sebenar Hari Pelarian Sedunia pada 20 Jun iaitu pada Isnin depan, kita nak berbincangkan lebih lanjut tentang hak pelarian dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap golongan ini. Sudah bersedia bersama saya melalui Google Meet Adrian Pereira, pengarah North South Initiative. Terima kasih kepada Adrian sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Pertama sekali, pandangan Adrian terhadap tinjauan Ipsos sebentar tadi yang menunjukkan 64% rakyat Malaysia bersetuju bahawa negara-negara patut menerima masuk pelarian. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain ini agak rendah, tetapi kalau nak lihat statistik ini dan dibandingkan dengan apa yang kita tahu tentang masyarakat Malaysia, adakah angka atau statistik ini menunjukkan sentimen masyarakat kita bertambah baik atau semakin merosot? Selamat petang. Sebenarnya masih belum dapat disimpulkan bahawa ada perubahan di kalangan penduduk Malaysia terhadap pelarian, tetapi kami mengalu-alukanlah statistik ini. Kemungkinan besar kerana perang di antara Rusia dengan Ukraine mendapat liputan yang sangat luas di media tempatan dan antarabangsa, jadi kemungkinan itulah mempengaruhi sikap warga Malaysia. Ya. Cakap tentang bagaimana perang Ukraine ini mempengaruhi sentimen rakyat Malaysia, kita tahu bukan sahaja di Ukraine, di Afghanistan dan juga di Myanmar sejak 2 tahun lepas. Ini krisis-krisis kemanusiaan yang juga mendapat liputan yang meluas. Adakah Adrian melihat krisis-krisis ini ada memberi kesan yang besar kepada sentimen masyarakat Malaysia terhadap pelarian? Sebenarnya kalau kita lihat track record Malaysia, di mana Malaysia telah memainkan peranan yang sangat penting di negara-negara yang sedang berperang sebagai peacekeeper, dan juga kami telah menerima pelarian-pelarian dengan tangan terbuka pada masa sebelum ini. Jadi bukanlah kali pertama yang kita memaparkan simpati terhadap pelarian. Jadi yang penting pihak kerajaan membantu rakyat Malaysia untuk memahami lebih mendalam kenapa pelarian datang ke Malaysia. Kerana kalau kita lihat dari segi sifat atau sikap Malaysia terhadap pelarian Rohingya, ada perbezaan sedikit, mungkin boleh dikatakan negatif berbanding dengan penerimaan pelarian yang berkulit lebih cerah. Ya. Menarik untuk kita cakap persepsi yang sedikit berbeza terhadap pelarian dari negara-negara yang lain. Kerana kalau kita lihat krisis di Ukraine ini bukan sahaja meningkatkan sentimen positif terhadap pelarian seperti yang kita lihat dalam survei Ipsos ini, tetapi ini juga mengubah persepsi masyarakat tentang apa rupa wajah seorang pelarian itu. Tentunya masyarakat dan setiap masyarakat mempunyai stereotip tertentu yang menggambarkan seorang pelarian. Seperti yang Adrian katakan, boleh terangkan sedikit tentang double standard terhadap pelarian ini? Ya, krisis Ukraine menyedarkan rakyat Malaysia bagaimana pelarian yang berkulit putih diberikan perlindungan. Dalam masa yang sama, rakyat Malaysia juga perlu sedar bahawa sesiapa saja boleh menjadi pelarian, tidak mengira warna kulit, termasuklah Rohingya yang menjadi sasaran xenofobia baru-baru ini. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia harus membezakan di antara pelarian dengan buruh migran, di mana pelarian tidak ada pilihan untuk ke mana-mana kecuali lari daripada peperangan, dan juga baru-baru ini lari daripada perubahan iklim. Ya, kita masih bercakap tentang sentimen negatif terhadap pelarian yang kita tahu antara lain berpunca daripada persepsi bahawa mereka menikmati manfaat di negara ini dan menerima layanan yang baik mungkin di negara ini. Sedangkan
pastinya masyarakat akan berpandangan rakyat Malaysia sendiri masih lagi berdepan dengan banyak cabaran terutamanya dari segi keuangan, dari segi ekonomi. Jadi selain dari aspek kemanusiaan, kita nak juga lihat dari segi ekonomi. Apa sebenarnya manfaat ekonomi negara jika negara memberi perlindungan kepada pelarian, khususnya hak untuk mereka mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya kita boleh lihat ini daripada satu sudut analogi. Contohnya kita ada satu dapur yang sangat besar dan dapur kita dipenuhi pelbagai makanan-makanan yang enak, yang sedap. Contohnya dari segi ekonomi, Malaysia adalah pengeluar antara terbesar minyak kelapa sawit, elektronik dan pelbagai sumber-sumber lain. Apa salahnya kita menjemput tetamu untuk masuk dan berkongsi sedikit daripada sumber-sumber ini, daripada makanan-makanan dalam dapur kita. Bukan mereka meminta makanan-makanan yang boleh dikatakan luxurious atau yang luar biasa. Jadi apabila rakan-rakan kita tengah bersusah payah menghadapi peperangan, harus kita lihat dari segi kemanusiaan. Tetapi ada juga kajian yang telah dilakukan oleh IDEAS yang menunjukkan bahawa jika pelarian diberi hak bekerja di Malaysia, maka mereka lebih menyumbang kepada ekonomi negara daripada mengambil hasilnya. Jadi saya harap pihak kerajaan akan mendidik rakyat Malaysia tentang apa sebenarnya situasi jika pelarian diberi hak bekerja. Secara keseluruhannya, kita akan membangun bersama-sama. Ini juga antara tanggungjawab jawatan kuasa khas yang diketuai Menteri Sumber Manusia. Pada Mac lalu, Datuk Seri Amir Sarvanan berkata jawatan kuasa itu sedang mewujudkan satu garis panduan untuk memberi pelarian hak untuk bekerja di negara ini. Melihat kepada situasi ekonomi sekarang ini, apakah negara mempunyai keperluan untuk memberi hak pekerjaan kepada pelarian ketika negara kita tahu berdepan dengan isu kekurangan tenaga kerja? Ya, ada dua isu di sini ya. Sebenarnya pelarian yang datang ke Malaysia terdiri daripada pekerja gaji rendah dan juga pekerja profesional. Jadi tugas Kementerian Sumber Manusia adalah untuk memastikan job matching berlaku dan bukan memberi peluang pekerjaan secara sembrono kepada pelarian-pelarian ini kerana mereka berbeza daripada buruh migran yang lain yang sudah ada kelulusan, kelayakan dan sedang mencari pekerjaan tertentu. Isu yang kedua sebenarnya isu Malaysia ingin membenarkan pelarian bekerja adalah satu soalan yang sangat basi dan setelah diusahakan oleh Majlis Keselamatan Negara ketika Menteri pada ketika itu Kula setelah berusaha untuk menjadikannya satu kenyataan. Jadi saya pun tak faham kenapa, saya bingung kenapa isu yang sangat asas ini tidak boleh diselesaikan oleh 3 pentadbiran yang lepas. Jadi mungkin dari segi political will, nampaknya Malaysia tidak serius untuk menangani masalah ini. Ini sebenarnya membawa saya kepada soalan seterusnya, perubahan atau reform yang amat diperlukan bukan sahaja terhadap hak mendapat pekerjaan bagi golongan pelarian, tapi kita tahu banyak isu dalam sistem pekerjaan, sistem pengambilan buruh di negara kita ini. Kenapa reform atau perubahan ini mengambil masa yang lama? Apa mungkin faktor-faktor sebab yang mungkin membimbangkan kerajaan, 3 pentadbiran seperti yang Adrian katakan itu, untuk mengambil langkah ini? Ya, yang pertama memang secara global semua negara sedang memulih dari segi COVID-19 pandemik. Jadi masih pelbagai isu yang belum stabil. Tetapi ini tak harus dijadikan alasan untuk memastikan Malaysia ada satu polisi komprehensif untuk menangani isu buruh di mana keutamaan pekerjaan diberi kepada rakyat Malaysia dan seterusnya baru sahaja peluang diberi kepada buruh migran. Pastilah untuk pelarian memang itu adalah satu soalan yang lain. Tetapi pada pendapat saya,
terdapat terlalu ramai yang ingin mendapat keuntungan daripada sektor buruh asing di Malaysia, dan nampaknya mereka sedang berebut-rebut untuk membuat menjadi kaya raya, dan oleh itu pihak-pihak yang membuat undang-undang atau regulation tidak dapat membuat sesuatu yang baik untuk semua. Selain daripada isu akses mendapat pekerjaan, kita tahu antara isu utama yang didepani pelarian di Malaysia ini berpunca daripada tiadanya kerangka undang-undang khusus bagi melindungi hak pelarian dengan langkah kerajaan ataupun tiadanya langkah kerajaan untuk menandatangani konvensyen pelarian PBB. Tapi pada masa yang sama, ini satu isu yang seringkali timbul terutamanya dalam kita menyambut Hari Pelarian Sedunia. Inilah perbincangan atau persoalan yang ditimbulkan setiap tahun pada setiap 20 Jun ini. Tetapi apa mungkin yang boleh membezakan sambutan Hari Pelarian Sedunia pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelum? Apa yang mungkin Adrian melihat kurang dibincangkan atau kurang diketengahkan dalam perbincangan yang kita ada setiap tahun sempena Hari Pelarian Sedunia? Ya. Sebenarnya terdapat beza dari segi pendekatan kalau kita bandingkan kementerian-kementerian yang terlibat. Jadi kalau kita lihat Kementerian Luar Negeri ada sifat dan approach sendiri. KDN pula ada sifat tersendiri. Jadi kalau boleh kita harap semua kementerian berbincanglah dengan pemimpin-pemimpin pelarian sendiri untuk memahami apa sebenarnya keperluan mereka. Jangan berbincang saja dengan NGO-NGO seperti North-South Initiative, kerana terdapat pemimpin-pemimpin yang mempunyai pelbagai solution. Dan seterusnya kita tak harus lupa bahawa Malaysia merupakan ahli United Nations Human Rights Council, dan dengan itu beban dan tanggungjawab kita sebagai council member adalah lebih berat untuk memastikan pelarian semua dijaga dan diberi hak mereka. Contohnya pada 2018 atau 2019 di Global Compact for Refugee telah disetujui oleh pemimpin-pemimpin dunia, tetapi di Malaysia masih belum ada action plan yang selaras dengan Global Compact for Refugees. Jadi bukan saja di Refugee Convention kita belum tanda tangan, tetapi kita belum lagi mengaplikasikan pelbagai undang-undang antarabangsa ke dalam undang-undang tempatan dan juga regulasi tempatan. Jadi saya harap selepas Hari Antarabangsa Pelarian tahun ini, kerajaan terutamanya Majlis Keselamatan Negara akan lebih serius tentang isu ini. Okey, akhir sekali Adrian tadi ada menyebut sedikit tentang cabaran perubahan iklim yang mungkin akan menyebabkan lebih ramai yang tergolong sebagai pelarian selepas ini. Ini dilihat sebagai salah satu cabaran besar dalam tahun-tahun dan dekad-dekad yang akan datang yang mungkin akan meningkatkan lagi angka pelarian di serata dunia. Pandangan Adrian tentang cabaran perubahan iklim ini dan apa persiapan yang patut diambil masyarakat dunia untuk berdepan dengan cabaran dan potensi berlakunya lebih ramai pelarian akibat perubahan iklim? Ya, kalau kita mengimbas kembali apa yang berlaku hujung tahun lepas, dengan sedikit hujan satu Shah Alam tenggelam, ya, dengan sedikit hujan di Kuala Lumpur porak-poranda. Cuba bayangkan keadaan negara-negara lain yang di mana mereka lebih dekat atau lebih rendah kepada paras laut. Jadi kita harus bersedia kerana boleh dilihat contoh negara-negara seperti Bangladesh akan mengalami climate refugees yang sangat besar. Jadi Malaysia harus lebih bersedia, bukan saja untuk pelarian tetapi rakyat sendiri dan belajar daripada negara-negara lain yang ada ilmu-ilmu untuk menangani masalah ini.
Baik, terima kasih. Itu tadi Adrian Pereira, pengarah North-South Initiative. Sikit sebanyak kongsikan pandangan terhadap sentimen masyarakat terhadap pelarian sempena dengan Hari Pelarian Sedunia pada 20 Jun, iaitu pada Isnin depan. Dan banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan mengenai Hari Pelarian Sedunia dalam hari-hari yang akan datang. Itu saja perkongsian untuk fokus minggu depan pada jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.